Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, kata dia, syaka ahlul Kufah Sa'dan, yakni Ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ila Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لأدعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رئاء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك ابن عمير الراوي عن جابر بن سمرة فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن أو كما قال. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan daripada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Kata dia, berlaku satu kes. Penduduk Kufah, nama satu tempat Kufah. Penduduk Kufah telah mengadu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab tentang gubernur mereka yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini kes pernah berlaku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab jadi khalifah. Sayyidina Umar ada lantik satu orang gubernur untuk menjaga Kufah. Gubernur tu ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Tiba-tiba penduduk Kufah komplain tentang gubernur mereka. Mereka hantar surat petition kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab. Kata mereka, gubernur mereka yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas ini tak betul. Begitu. Sayyidina Umar Al-Khattab bila dengar orang komplain gubernur yang dia lantik, fa'azalahu wasta'mala alaihim ammara. Dia pun terus pecah Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Bila sampai report dekat dia, kata gubernur yang dia lantik, Sa'ad bin Abi Waqqas ini tak betul buat kerja, maka orang Kufah rasa tak senang dengan dia, rasa tak suka kepada dia, rasa tak boleh nak terima dia sebagai gubernur mereka.
Bila komplain ni sampai kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, dia sebagai khalifah, dia tindakan mula dia ambil, dia pecat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia gantikan tempat Sa'ad bin Abi Waqqas ini dengan Ammar, seorang sahabat lain. Fashakau hatta zakaru annahu la yuhsinu yusalli. Komplain orang Kufah terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas ini sampai ke peringkat mereka kata Sa'ad bin Abi Waqqas ini semayang tak betul. Tuan-tuan tengok, bila orang tak suka, bila orang benci ni, dia punya kata ni sampai benda tak pernah sabar. Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sudah terbukti sampai Nabi wafat, dia satu orang yang mendapat kedudukan di sebelah Nabi. Tapi penduduk Kufah yang tak suka kat dia ni, mereka tak suka dekat dia, mereka komplain ni, komplain sampai ke peringkat kata dia semayang tak betul. Sampai macam tu. Fa'arsala ilaih. Maka Umar Al-Khattab pun dia sebagai satu orang khalifah yang adil, dia panggil Sa'ad bin Abi Waqqas. Pecat dulu, nanti orang lain ganti jadi gubernur di Kufah tu dulu, lepas tu panggil Sa'ad bin Abi Waqqas mai jumpa dia. Faqala, maka kata Sayyidina Umar dekat Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata, ya Aba Ishaq. Gelaran Sa'ad bin Abi Waqqas ini dipanggil dia ni Aba Ishaq, sebab dia ada anak sulung nama Ishaq, maka dipanggil dia Abu Ishaq. Wahai bapa kepada Ishaq, maksudnya wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, inna haula'i yaz'umuna annaka la tuhsinu tusalli. Sayyidina Umar kata, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, aku nak bagi tahu dekat kamu, kamu telah ditohmah oleh penduduk Kufah yang kamu jaga sebagai satu orang yang semayang tak elok. Sayyidina Umar kata kat dia, komplain mai dekat aku, kata kamu ni semayang tak betul. Faqala Sa'ad bin Abi Waqqas, bila dengar tohmah yang macam tu mai kat dia, orang tohmah dia kata semayang pun tak betul. Kata Sa'ad, amma ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la akhrimu anha. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, dia kata, demi Allah, ya Amirul Mukminin, aku semasa jadi gubernur di Kufah, aku semayang dengan rakyat aku semayang macam mana Nabi semayang. Dia kata, bukan kamu je sahabat Nabi, aku pun sahabat Nabi. Aku semayang dengan Nabi ni seumur hidup Nabi. Aku semayang dengan Nabi. Bila aku jadi gubernur di Kufah, aku semayang macam mana aku semayang dengan Nabi dulu. Macam mana Nabi semayang, macam tu aku semayang. La akhrimu anha, aku tak kurang sikit pun. Dia kata, usalli salatil isya fa'arkudu fil ulayaini wa ukhifu fil ukhrayaini. Kalau semayang Isya, Nabi selalu semayang 2 rakaat mula, Nabi bagi panjang sikit. 2 rakaat yang kemudiannya Nabi ringkaskan, Nabi cepatkan sikit. Macam tu Nabi buat semayang Isya, aku buat macam tu. Tuan-tuan boleh buka dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, ada menceritakan tentang Nabi kalau dia jadi imam semayang, terutamanya semayang Isya, Maghrib dan sebagainya, Nabi SAW rakaat 2 hak mula tu dia bagi panjang sikit. Pasal apa? Pasal mengambil kira orang yang main terlambat, ambil kira orang duk ambil wuduk dan sebagainya, maka Nabi ambil surah bagi panjang sikit. Bukan panjang sangat, panjang sikit. Sekira-kira orang ambil ayat semayang dan main beriman dan dapat rakaat pertama. Itu cara semayang Nabi SAW. Lepas 2 rakaat, rakaat ketiga dengan keempat, Nabi semayang bagi cepat sikit. Pasal apa? Pasal nak meraihkan ada di kalangan jemaah yang semayang ni, orang tua-tua tak boleh berdiri lama. Orang yang ada keperluan, dia nak kena pergi cepat dan sebagainya. Maka 2 rakaat yang berikutnya, Nabi buat bagi cepat. Nabi buat macam tu, Sa'ad bin Abi Waqqas kata, aku pun buat begitu. Tak mana tak kena, dia kata. Tapi komplain orang Kufah, kata dia semayang tak betul. Sayyidina Umar demi kerana nak menjaga keadaan tempat tu supaya orang tak jadi berontak, marah dan sebagainya, pecat dia dulu. Dan sahabat Nabi ni kena pecat, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kok kata kena pecat terus nak jadi, tak ada. Pecat, terima. Pemecatan itu ganti pun sahabat dia. Dia tak ada masalah. Dan sebagai khalifah pula, bila pecat panggil pula, panggil Sa'ad bin Abi Waqqas ni mai, abang
Aku pecat kamu kerana tohmahan dekat kamunya begini. Kamu dituduh sembahyang tak betul. Baiklah, kamu bela diri. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, aku pun sahabat Nabi. Dia kata, aku sembahyang macam yang Nabi sembahyang. Sehingga ke sembahyang Isyak Nabi 2 rakaat mula Nabi panjang sikit, 2 rakaat yang berikutnya, rakaat ketiga, keempat Nabi peringkat bagi percepat. Aku buat macam mana Nabi buat. Bila dia bagi penjelasan begitu kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, qala, kata Sayyidina Umar, zalika dhannu bika ya Aba Ishaq. Sayyidina Umar kata, aku cuma nak cerita kepada kamu, depa buruk sangka kepada kamu. Sayyidina Umar kata, aku tahu kamu sembahyang betul, mana mungkin kamu sembahyang tak betul. Orang macam kamu ni, Sayyidina Umar kata, aku nak lantik dulu, aku kenal dah kamu ni siapa. Tapi tohmahan yang main dekat kamu ni macam tu. Maka dia kata, aku buang kamu dulu, bagi orang lain. Aku panggil kamu, kamu bagi penjelasan kepada aku. Sayyidina Umar Al-Khattab pun tidak berapa. Sa'ad bin Abi Waqqas pun reba dengan keputusan yang dijatuhkan kepada dia. Dah lepas dah Sayyidina Umar dengar penjelasan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, wa arsala ma'ahu rajulan aw rijalan ila al-Kufah. Sayyidina Umar kata, lah ni aku nak bagi kamu puas hati. Oleh kerana penduduk Kufah, kamu jadi gubernur Kufah. Penduduk Kufah duk kata macam-macam dekat kamu. Lah ni aku hantar kamu dan beberapa orang sahabat-sahabat lain pi balik ke Kufah. Tapi bukan balik jadi gubernur. Kamu pi balik ke Kufah, yas'alu anhu ahlal Kufah. Kamu pi tanya sendiri penduduk Kufah ni, apa yang mereka tak puas hati dengan gubernur dulu. Ini tindakan Sayyidina Umar yang kedua. Yang pertama, dia panggil, minta penjelasan daripada tuan tubuh sendiri. Dia tak mau dengar cerita macam-macam ni. Dia nak dengar penjelasan daripada tuan tubuh sendiri. Apa cerita sebenarnya? Tuduhan macam ni, kamu nak jawab apa? Selepas dia dengar penjelasan, dia pun percaya. Dia sebelum dengar penjelasan, dia tahu dah Sa'ad bin Abi Waqqas ni dituduh sembahyang tak betul, mustahil. Bila main Sa'ad bin Abi Waqqas bagi penjelasan, dia kata dah, aku dah tahu dah kamu memang tak salah, tapi ada orang buruk sangka dekat kamu di Kufah. Tindakan kedua aku nak hantar kamu balik ke Kufah. Kamu pi dengan beberapa orang sahabat. Yas'alu anhu ahlal Kufah. Kamu pi tanya penduduk Kufah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, gubernur mereka dulu. Falam yada' masjidan illa sa'ala anhu wa yuthnuna ma'rufah. Sa'ad bin Abi Waqqas pi dengan beberapa orang sahabat lain, pi daripada satu masjid ke satu masjid, satu masjid ke satu masjid dalam Kufah. Dia tanya mereka, macam mana dengan gubernur hampa dulu, Sa'ad bin Abi Waqqas? Mereka ni pun tak kenal, kata dia gubernur dulu. Dia pun tak kenal. Dia pun tak pernah tengok pun. Tapi dah orang pakai kata-kata pula sekali. Ya kan? Tak pernah tengok pun, tak pernah tahu pun apa lagu mana, tapi dah orang kata ini berita sensasi, kita mau ambil perhatian. Bila Sa'ad bin Abi Waqqas pi sendiri jumpa penduduk Kufah, mereka tak kenal dia tu Sa'ad bin Abi Waqqas. Tak kenal, kata ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila dia pergi tanya mereka ni, dia kata, macam mana keadaan gubernur kamu yang dulu punya, Sa'ad bin Abi Waqqas? Beberapa buah masjid yang dia pergi tanya, wa yusnuna ma'rufa, mereka puji dia dan mereka kata dia bagus. Tapi hak duk bunyi kata dia sembahyang tak betul ni siapa? Hak pergi duk tanya ni orang kata dia bagus. Mereka memuji dia, wa yusnuna, maksudnya mereka memuji ma'rufa dan mereka kata dia bagus. Hatta dakhala masjidan li Bani Absin, sehinggalah Sa'ad bin Abi Waqqas dan sahabat-sahabat yang dihantar oleh Umar bin Al-Khattab ini sampai di satu masjid. Masjid itu ialah Masjid Bani Absin. Sampai di situ. Bila sampai di situ, tanya macam tu juga. Dia kata, macam mana dengan gubernur hampa dulu, Sa'ad bin Abi Waqqas? Bila tanya macam tu, faqama rajulun minhum, bangkit satu orang daripada ramai-ramai itu ada di Masjid Bani Absin ini. Bangkit dia ni berdiri, yuqalu lahu, dia ni dikatakan dia ni Usamah bin Qatadah. Katanya hak bangkit ni nama dia Usamah bin Qatadah. Dia bangkit berdiri di depan Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan dia tak kenal Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia bangkit berdiri, faqala, kata dia, amma idh nashadtana fa inna Sa'dan kana la yasiru bis sariyah.
Kalau yang kamu tanya tu tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, gubernur kami dulu, ni aku nak beritahu dekat kamu. Maka sesungguhnya Sa'ad itu, dia ni duk syok jadi gubernur saja. Orang pergi perang dia tak pernah pergi. Dia kata. Dia bangkit, dia kata dekat Sa'ad bin Abi Waqqas macam tu. Oh, kamu nak tahu tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, gubernur kami dulu? Ini aku nak beritahu. Dia kata. Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang tak guna. Dia ni, dia duk syok jadi gubernur. Bila jadi perang, dia suruh orang pergi perang, dia tak pergi. Ni Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata. Wala yaqsimu bis-sawiyah. Dan dia ni, bila orang buat balik harta rampasan perang, dia bahagi tak sama rata, tidak berlaku adil dalam pembahagian. Perang dia tak pergi. Bila orang pergi perang, buat balik harta rampasan perang, dia sebagai gubernur, dia bahagi tidak adil. Kata Usamah bin Qatadah ni tadi. Wala ya'dilu fil qadiyah. Dia kata, dan aku nak beritahu dekat hampa, yang kata Sa'ad bin Abi Waqqas ini, dia kalau dia jadi qadi, kalau dia menjatuhkan hukum kepada apa-apa kes yang dibicarakan, la ya'dil, dia tidak pernah berlaku adil. Sedap mulut dia kata dekat Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Oh, hampa nak tahu, dia kata tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, ni aku nak beritahu. Aku tahu, aku kenal dia ni. Dia kata dia kenal depan kawan tu. Dia tak kenal rupanya. Hampa nak tanya apa si Sa'ad bin Abi Waqqas? Ni dia, aku nak cerita. Dia ni orang macam mana? Dia kata dia ni nombor satu, dia suruh orang pergi perang, dia tak pergi. Ni yang kata gubernur, dia kata. Hampa nak tahu Sa'ad bin Abi Waqqas ni macam mana? Dah orang pergi perang, bawa balik harta rampasan, dia sebagai gubernur bahagi, tidak pernah berlaku adil dalam pembahagian. Hampa nak tahu Sa'ad bin Abi Waqqas ni macam mana? Dia ni kalau membicarakan satu-satu kes, tidak pernah berlaku adil. Tak ada elok lah. Sa'ad bin Abi Waqqas ni tak ada yang elok. Begitu. Qala Sa'ad bin Abi Waqqas dengar orang duk kata depan-depan dia. Kau tu tak kenal dia. Maka dia dengar ulasan yang ikhlas daripada kawan tu. Kawan tu kata depan-depan dia, dia dengar. Dan dia tahu hak kawan tu kata semua tak betul. Dia dengar. Qala Sa'ad bin Abi Waqqas kata, dia kata, wallahi la ad'uwanna bi thalathin. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, demi Allah, dia kata, aku nak minta dekat Tuhan supaya buat mai 3 benda kepada orang ni. Dia respon macam tu. Dia tak jawab balik, kata hang tuduh aku, sebenarnya ini fitnah, apa yang hang kata ni tak betul, hang tokok tambah dan sebagainya, dia tak kata. Cuma dia bangkit, dia kata wallahi, dia kata demi Allah, dia kata la ad'uwanna bi thalathin, aku akan minta doa kepada Allah supaya Allah kenakan 3 benda kepada orang ni, kepada orang yang fitnah aku ni. Dia kata, Allahumma in kana 'abduka hadza kadhiban qama riya'an wa sum'ah fa'atil umrah wa atil faqrah wa 'arribhu lil fitan. Dia bangkit berdiri, dia kata, ya Allah, kalaulah sekiranya budak ni hak kata dekat aku ni, kalau sekiranya Usamah bin Qatadah yang tuduh aku dengan tuduhan ni tadi, dia ni kadhiban, kalau sekiranya dia ni bohong dalam kata-kata dia. Dia kata aku ni jadi gubernur, aku suruh orang pergi perang, aku tak pergi. Kalau betul apa yang dia kata. Dia kata bila orang buat balik main harta rampasan, aku bahagi secara tidak adil. Kalau betul apa yang dia kata. Dia kata aku ni bila hukum orang tidak pernah adil. Kalau betul apa yang dia kata, tak apa. Kalau tak betul, kalau dia bangkit ni qama riya'an wa sum'ah, kalau dia bangkit bercakap ni riya dalam keadaan nak tunjuk, kata dia tak heran, dia nak kata kat orang dia tak heran. Wa sum'ah, dia bangkit bercakap dalam keadaan nak bagi orang dengar, kata dia ni berani kata kat orang. Kalau itu tujuan dia, dia bohong dan itu tujuan dia. Aku nak minta dekat Tuhan 3 benda. Dia kata, yang pertama, fa'atil umrah, minta Tuhan panjangkan umur dia. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata begitu. Kalaulah dia ni tipu, apa yang dia kata tadi bohong, niat dia semata-mata nak memburukkan nama aku, kalau sekiranya dia ni kadhiban, kalau sekiranya dia ni pemohong, aku nak minta kat Tuhan 3 benda kena ke dia ni. Yang pertama, fa'atil umrah, minta Tuhan panjang umur dia ni. Yang kedua, wa'atil faqrah, dan minta Allah panjangkan kefakiran dia. Lah ni dia ni miskin, minta Allah kekalkan dia dalam kemiskinan.
Dan yang ketiga, wa'arridhu lil fitan, dan minta supaya satu hari Allah Subhanahu wa taala bentangkan satu fitnah kepada dia. Dia kata macam tu. Wa kana ba'da zalik. Kata hadis ni, dia kata tidak lama selepas itu. Tidak lama maksudnya kemudian, selepas daripada peristiwa itu. Iza su'ila, bila orang jumpa dia ni, Usamah bin Qatadah yang kata dekat Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, bila orang jumpa Usamah yang mulut jelabah tadi ni, bila jumpa, iza su'ila, orang tanya dia, hang ni siapa? Yaqul, dia jawab, Syekhun kabirun maftun. Aku ni orang tua yang sudah terkena fitnah. Dia jawab begitu. Aku ni, dia kata, ana syekhun kabir maftun. Aku ni satu orang tua yang sudah sangat tua, tak mati lagi, dah tua dah, tak mati-mati. Maftun, dan aku ni sudah kena fitnah. Sudah kena fitnah dengan doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata dia, asabatni da'watu Sa'din, telah menimpa aku doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tahu dah, kata apa yang duk jadi kat dia dah ni adalah hasil daripada makbulnya doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala Abdul Malik bin Umair ar-rawi an Jabir bin Samurah. Berkata Abdul Malik bin Umair, rawi yang meriwayatkan hadis ni daripada Jabir bin Samurah, dia kata, fa ana ra'aituhu ba'du. Kata Abdul Malik, aku dapat melihat Usamah bin Qatadah hak kata dekat Sa'ad bin Abi Waqqas ini, qad saqata hajibahu ala ainaihi min kibari. Pelupuk mata ni, pelupuk mata dia ni dah reban turun sampai menutup biji mata dia. Nak abang kata tua sangat dah, tak mati-mati lagi. Ingat balik, Sa'ad bin Abi Waqqas minta kat Tuhan yang pertama, suruh panjang umur. Minta supaya Allah panjangkan umur dia ni. Kata dia ni Abdul Malik bin Umair, dia kata aku jumpa dia ni dalam keadaan usia dah cukup tua. Qad saqata hajibahu. Hajibahu ni pelupuk mata ni. Telah jatuh pelupuk mata dia ala ainaihi minal kibari. Jatuh runtuh pelupuk mata atas biji mata. Sehingga kan nak buka tengok tak boleh. Pelupuk mata tutup biji mata habis semua. Tua sangat dah dia ni. Wa innahu la yata'arradu lil jawari fit turuq fayaghmizuhunna. Dan dia ni dijumpa dalam keadaan duk melilau ke atas jalan. Bila jumpa orang-orang perempuan di jalan, fayaghmizuhunna, maka dia pergi pegang tarik-tarik orang perempuan ke atas jalan. Dia jadi orang gila di atas jalan. Hadis ini hadis sahih, muttafaqun alaih. Semua ulama sepakat mengatakan ini hadis sahih. Tentu boleh rujuk hadis ini dalam Riyadhus Shalihin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini dia duduk di bawah bab karamatil awliya wa fadlihim. Kemuliaan orang-orang yang menjadi wali Allah dan kelebihan mereka itu. Maka Imam An-Nawawi menjelaskan, dia kata Sa'ad bin Abi Waqqas ini sebenarnya wali Allah, sahabat Nabi yang juga orang yang baik kedudukan di sisi Allah. Tetapi dia difitnah oleh rakyat dia sendiri, oleh penduduk Kufah sendiri. Mereka fitnah dia sampai ke peringkat tuduhan tidak masuk akal. Mereka kata dia semayang tak betul. Yang akhirnya dia kena pecat, dia kena buang dan sebagainya. Maka akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas minta doa dekat Tuhan. Dia minta, ya Allah, kalau sekiranya orang fitnah aku ni, dia ni sebenarnya bohong dalam cakap dia, aku minta kamu turun dekat dia 3 benda. Ketiga-tiga benda yang diminta oleh Sa'ad bin Abi Waqqas itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya orang yang memfitnah dia ni, Usamah bin Qatadah ini, kemudiannya ditimpa dengan apa yang diminta oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kepada orang baik-baik, alim ulama, tutup guru, jangan kata apa-apa. Kita tak tahu, tahkah daripada ni semua orang-orang yang baik kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita pergi bercakap benda tak betul, pergi buat cerita kata dia lugu-lugu ni dan sebagainya, sebenarnya dia tidak buat benda yang kita kata dan sebagainya. Takut manalah nak tahu, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala
supaya orang-orang yang memfitnah dia ni kena apa-apa, entah doa dia makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala, binasa orang-orang yang buat macam ni ke dia. Tuan-tuan pernah dengar tentang cerita seorang sahabat, Sa'id bin Zubair. Dan kita pernah cerita dalam kuliah kita di sini, kita pernah cerita Sa'id bin Zubair yang dia ni ditangkap oleh Gubernur Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi tangkap Sa'id bin Zubair, bawa mai depan dia. Hajjaj paksa Sa'id bin Zubair, suruh dia cerca Sayyidina Ali. Sebab Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni dia masuk dalam kumpulan orang-orang Khawarij, orang-orang yang menentang Sayyidina Ali. Dia panggil alim ulama ni, Sa'id bin Zubair ni, semua orang-orang alim, orang-orang yang hebat-hebat, orang yang baik-baik. Dia panggil Sa'id bin Zubair, suruh Sa'id bin Zubair ucap di mulut kata Sayyidina Ali ni duduk di neraka. Dia tanya Sa'id bin Zubair, apa kata kamu tentang Ali bin Abi Thalib? Dia ni di syurga ke di neraka? Dia tanya macam tu. Sa'id bin Zubair kata, aku mengharapkan dia berada di syurga. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi tanya lagi, di antara 4 khulafa ar-rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, siapa yang lebih baik? Jawab Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, jawab Sa'id bin Zubair, dia kata keempat-empatnya baik. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi dia tak boleh dengar jawapannya macam tu, sebab dia mau kawan ni kata Ali di neraka, kawan ni tak kata macam dia mau, maka dia marah dekat Sa'id bin Zubair. Akhirnya dia pancung Sa'id bin Zubair. Kerana tak mau kata macam dia kata, dia pancung Sa'id bin Zubair. Sebelum pedang mai tetap tengkok dia minta dekat Allah. Orang ada keliling semua dengar. Sa'id bin Zubair kata, ya Allah, aku mohon kepadamu, jadikanlah aku ini korban terakhir kepada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dan tidak ada lagi siapa-siapa yang korban di tangan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini. Habis dia kata tu, dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Putih tengok dia. Seminggu cukup-cukup selepas Sa'id bin Zubair dipancung oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, Hajjaj terus jadi gila. Daripada satu orang panglima terkenal yang hebat, yang sehat walafiat, tidak ada sebarang masalah, digeroni oleh kawan dan lawan, tiba-tiba seminggu cukup-cukup selepas dia bunuh Sa'id bin Zubair, dia jadi gila. Dan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi dicatatkan di dalam sejarah mati dalam keadaan gila. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ni benda-benda macam ni kita kena jaga. Bila kita dibawa, dihidangkan kepada kita cerita-cerita yang tidak elok tentang orang yang elok-elok, maka berhati-hati dengan perkara-perkara yang macam ni, supaya kita tidak terbabas. Dan terbabas itu boleh menyebabkan kita rosak dunia dan rosak akhirat. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah.